Perkara kedua yang saya nak share dengan you all malam ini adalah tentang booster dose ketiga ya. Jadi ramai rasa takut ya, golongan yang ambil health talk dengan saya, yang jemput saya untuk memberi talk dan sebagainya. Ramai yang bertanya dengan saya, doktor, adakah bermaksud kami ni bukan fully vaccinated, adakah bermaksud kami ni tak cukup lagi dos, kenapa tiba-tiba ada booster dose pula dan sebagainya. Yang pertama, Dr. Mala nak cakap, dalam program vaksinasi apa-apa penyakit berjangkit ya, pemberian booster bukanlah sesuatu yang pelik sangat. Contohnya macam vaksin diphtheria, tetanus dan juga pertussis, kita panggil DTaP. DTaP ni kita bagi ketika bayi berumur 2 bulan. Lepas tu kita bagi balik ketika bayi berumur 3 bulan. Ya, lepas tu kita bagi balik ketika dia berumur 5 bulan. Jadi 2, 3 dan 5 ni adalah dos awal. Dan daripada, kalau macam COVID dia 2 dos kan. Okey, kalau kita ambil DTaP ni, kita pakai, sebenarnya dia sekarang dia dah jadi 6 serangkai, dia jadi hexasim. Dulu dia ada 2, 3, 4 dan 6, tak silap saya. Tapi dekat private dah lama lah kita bagi 2, 3 dan juga 5. Jadi 3 dos ini, ya, dia memberikan perlindungan kepada bayi ni selama 1 tahun. Ini penyakit diphtheria, tetanus, pertussis, bla 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 yang dalam 6 serangkai tu Jadi dia memberikan perlindungan selama 12 bulan sampai bayi tu capai 18 bulan, iaitu berumur 1 tahun. Untuk iaitu berumur 1,5 tahun. Saya ulang saya rasa saya banyak tersasul. Vaksin hexasim yang kita bagi pada umur 2, 3 dan 5 bulan yang berfungsi untuk mencegah jangkitan diphtheria, tetanus, pertussis, hepatitis B, Haemophilus influenza B, pneumococcal dan sebagainya. Dia berfungsi memberi perlindungan. 3 dos ni memberi perlindungan 12 bulan, 1 tahun 3 dos diperlukan untuk perlindungan 1 tahun. Maka pada umur 18 bulan, pada umur 1,5 tahun, kita bagi booster DTaP ni. Pemberian booster DTaP pada umur 18 bulan ini memberi perlindungan selama 7 tahun. Jadi budak tu bila dia masuk darjah 1 nanti, kita berikan balik dia booster dose ketika darjah 1 tu untuk dia dapat perlindungan balik yang lebih lama, 7 hingga 10 tahun. Itu pemahaman kita. Jadi booster dose ini bukanlah sesuatu yang baru. Kita tahu vaksin, kebanyakan vaksin memang datang dengan booster. Itu adalah sesuatu yang kita dah tahu dari segi sejarahnya. Kita tahu, kita faham kenapa vaksin perlu diberikan. Vaksin perlu diberikan untuk memberikan spesifik antibody standby. Masuk je virus tu, dia sailang siap-siap. Ya, saya akan komen dekat situ sikit. Jadi, booster memang akan ada. Kita memang tahu 2 dos ini untuk memberikan kita perlindungan awal. Jadi kajian daripada Amerika Syarikat, Kanada, England dan sebagainya, dia orang kata ada penurunan antibody. Adakah bermaksud penurunan antibody tu jadi sampai kosong? Sebab ada anti-vaksin yang duk gelakkan kita. Dia kata, alah Provax, korang cucuklah sampai 10, cucuklah sampai 4, cucuklah sampai 40 vaksin, 44 vaksin, dia kata. Dia macam ni guys, penurunan tahap antibody tu bermaksud dia bukan turun sampai kosong. Dia menurun hampir 50% daripada the highest peak value. Maksudnya bila diorang buat kajian klinikal, diorang ambil antibody titer sukarelawan ini pada sela masa yang tertentu. Ya, jadi 1 minggu selepas 2 dos, 2 minggu selepas 2 dos, 3 minggu selepas 2 dos, dia ambil antibody titer tu. Jadi contohnya peak paling tinggi antibody titer ketika minggu ketiga hingga minggu keempat selepas penerimaan dos kedua. Jadi dia pantau dan dia tengok pada 1/3 iaitu 6 hingga 8 bulan selepas penerimaan dos kedua, antibody itu turun lebih kurang 50% daripada level yang paling tinggi. Maka yang tinggal hanya 50%. Jadi kat sini mereka kata kena top up booster dose supaya perlindungan itu naik lebih tinggi. Itu yang mereka maksudkan. Tidak bermaksud alah cucuk vaksin lepas 6 bulan habis rupanya. No, dia tak habis. Dia hanya menurun. Perlindungan yang ada dalam orang yang telah menerima vaksin tetapi kita kata antibody dia dah turun, perlindungan itu jauh lebih tinggi daripada golongan yang tidak menerima vaksin langsung. Faham tak? Kita ada jaket kalis peluru yang lebih berkesan daripada dada dia orang yang kosong.
Cuma mereka kata jaket kalis peluru ni dah 6 bulan, dia dah lusuh sikit. Dia dah lama sikit. Jadi dia kata kena servis balik, tambah sikit layer supaya peluru tu lagi susah nak masuk. Tapi kalau korang pakai jaket yang sama, tak ada lah sampai peluru tu masuk langsung. Peluru tu boleh masuk terus. Masih ada perlindungan tetapi kurang. Sebab tu dia kata perlukan booster dose. Dan kita tahu daripada vaksin-vaksin sebelum ni pun memang booster dose boleh ada. You all pun boleh tengok video-video Dr. Mala sebelum ni. Ada yang tanya, doktor mungkin tak ada suntikan secara tahunan dan sebagainya, ya. Dan saya jawab, saya tak tahu, kita perlukan clinical data, tapi saya berharap at least lah dia suruh ambil 3 tahun later, 5 tahun later. Tetapi tidak, sekarang dia kata lepas 6 bulan antibody tu menurun. Tetapi dia kata antibody tu menurun dan golongan yang wajar utamakan untuk menerima vaksin booster dose ini adalah yang pertama, golongan yang ada masalah komorbid yang banyak. Mereka mempunyai risiko dengan kadar kematian yang lebih tinggi. Yang kedua, golongan yang ada masalah immune system. Kita panggil autoimmune disease. Dan yang ketiga, golongan-golongan frontliner yang mana risiko mereka untuk dapat jangkitan lebih tinggi. Bila kita orang kata frontliner, tak semestinya doktor dengan nurses tahu. Saya kadang-kadang, saya rasa saya dah cukup terlindung. Sebab PPE cukup, saya berada dalam control environment, saya dah dapat vaksin dan saya ada kesedaran tentang jangkitan ini. Saya lagi risau tentang abang-abang polis, pihak berkuat kuasa tempatan PBT, kita panggil macam kalau kat sini Majlis Perbandaran Kajang. Ya, golongan-golongan sebegitu. Mereka adalah frontliner yang lebih terkesan sebenarnya lagi banyak, sebab dia pakai face mask dengan face shield saja dan dia pakai pakaian seragam dia. Abang-abang polis trafik, dah handsome sekali, 4 bulan 5 bulan kena berjemur bawah cahaya matahari sebab roadblock, dah kurang handsome dan sebagainya. Mereka sebenarnya sesuai kalau perlu boleh diberi. Kadang-kadang dia orang frontliner dan mempunyai penyakit komorbid. Maka golongan ini kita nak bagi dia lebih perlindungan. Kalau ada penerima 2 dos vaksin, dia kata, doktor saya tak nak lah ambil booster, saya ambil 2 dos dah cukup. It's okay. For me it's okay sebab you dah ada at least 50-60% perlindungan. Kita cuma nak cakap dekat awak dah minum air kosong, awak dah makan nasi putih, dah cukup bagus. Nutrien tu dah cukup bagus untuk awak, tapi sebab kita sayang dekat awak, kita nak bagi awak ekstra nutrien. Jadi saya ada sayur, saya ada buah strawberry, saya ada air jus fresh orange juice. Makanlah, minumlah, ia bagus untuk anda. Itu yang kita cakap. Tapi sebelum anda nak bagi fresh orange juice, sebelum nak bagi strawberry, sebelum nak bagi salad dekat anak-anak, pastikan semua anak-anak dah dapat air, dah dapat nasi. Sebab itu adalah perkara yang paling penting. So itu adalah dos pertama dan dos kedua. Kita kena pastikan semua orang dah dapat perlindungan awal. Lepas tu kita berikan pula kepada anak-anak remaja kita. Mereka juga ada hak untuk menjadi sihat. Dan kemudiannya kita berikan booster dose kepada golongan yang perlu. Sebab dah bagi nasi, dah bagi air dekat semua. Sekarang ada buah, ada salad. Kita nak buat apa? Kita nak bagi kepada golongan yang memerlukan nutrisi itu. Kepada golongan anti-vaksin yang dok gelakkan kita orang ambil 3 dos. Yang korang makan vitamin C setiap hari tu dah apa cerita? Yang korang telan togok benda tu setiap hari, makan 500mg tak cukup, 1000mg tak cukup, 2000mg tak cukup, 8000mg tak cukup. Dah kenapa? Ya? Tak perlu. Korang tu lagilah setiap hari perlukan booster, duk terceret, beret makan vitamin C. Kesian korang. Betul tak? Jadi korang tu yang ambil booster setiap hari. Korang tu yang cari suplemen setiap hari. Korang tu yang tak cukup benda-benda semula jadi. Kita orang ambil sekali, ambil 2 kali, kita orang dah relax dah. Kita orang dah tak fikir dah pasal benda tu. Mind kita orang dah settle. Kita orang menghidupi gaya hidup yang sihat dan kita orang melindungi orang lain dan kita orang berbuat baik. Kalau nak buat amal ibadat, nak bersedekah, nak tolong golongan yang kita orang ada masa. Sebab kita orang tak adalah duk makan, duk togok vitamin C 8 kali sehari, 10 kali sehari, duk minum vitamin C pergi cerai-berik, minum vitamin C pergi cerai-berik. Lagilah, itu lagilah peliknya booster macam tu. Lagilah kaya company tu, korang duk minum 8 kali vitamin C sehari. Cuba bayangkan dalam setahun berapa banyak duit korang habiskan. Cuba bayangkan kalau satu dunia ni makan vitamin C 8000mg sehari. Tak kekaya pembuat vitamin C tu. Vaksin bukan macam tu. Vaksin ni dia kata ambil 2 kali. Lepas tu booster dose 6 bulan kemudian. Ya, tapi persoalan booster dose tu, berapa lama dia boleh memberi perlindungan.
Jawapan saya sama juga, kita perlukan data. Mungkin dia boleh beri perlindungan yang di tahap yang paling tinggi, lagi 6 bulan, lagi 1 tahun. Kita tak tahu, kita tak boleh jadi palatau macam anti vaksin yang tak ada data, tak ada nombor, tak ada kajian klinikal, dia duk membongak je. Tak boleh, doktor kena ada kajian klinikal, doktor kena ada scientific paper. Ya, jadi buat masa sekarang, kita mungkin perlu buat kajian lagi. Adakah dia akan jadi macam contohnya lah ya, macam vaksin hepatitis B yang perlu diberi perlu diberi waktu lahir sahaja, ataupun macam vaksin Hexasim yang perlu diberi 2, 3 dan 5 bulan, ataupun vaksin contohnya macam dia bergantung kepada jenis mana tu sebenarnya ya. Jadi kita perlu buat kajian klinikal dan sebagainya, tetapi penurunan antibody tidak bermaksud kosong antibody, tidak. Dia menurun lebih kurang 50%. Biasanya 50% tu is the alarm lah ya, daripada level yang pernah paling tinggi. Kalau level paling tinggi dia, contohnya lah ya, dia perkiraan dia adalah mikromolar apa benda lah kan. Contohnya level dia paling tinggi pernah capai 1000. Jadi bila level dia sampai 500, itu adalah alarm. Tidak bermaksud dia kosong, dia masih mempunyai perlindungan. Jadi korang gelakkan balik dekat anti vaksin yang setiap hari dia kena makan vitamin C, setiap hari dia kena makan suplemen. Sebab bila dia kata dia makan makanan-makanan yang sihat, dia makan habatus sauda. Saya pun ada habatus sauda dekat dapur saya. Saya pun masukkan dalam masakan, saya pun makan. Kalau dia kata dia makan rempah ratus, saya pun makan. Kalau dia kata dia makan makanan-makanan yang sihat, madu dan sebagainya, saya pun makan. Kalau dia kata dia makan makanan asli, saya pun makan. Tetapi benda yang saya tak buat adalah mengkayakan syarikat-syarikat farmaceutical seperti mereka yang makan vitamin C 8,000 mg sehari sampai dapat batu dekat buah pinggang. Lepas tu bila datang hospital tak mengaku makan vitamin C. Ya, jadi kita relax-relax je. Kesihatan tu penting, tapi tidak boleh sampai kita jadi paranoid. Sampai setiap hari nak makan vitamin C. Kalau tak makan vitamin C rasa tak sihat, menggeletar-menggeletar. Tak payah. Kita cool je ya. Kita dah ambil vaksin, kita relax. Inilah masa kita nak visit balik orang tua kita yang kita tak sempat nak jenguk. Inilah masa kita nak buat amal ibadat. Rumah-rumah anak yatim yang dah lama kita tak pergi jenguk. Ini masa ni kita nak pergi jenguk. Kita nak sampaikan sedekah kita dengan sendiri. Ini adalah masanya. Alright, so itu saya nak ceritakan sikit tentang booster dose. Buat masa sekarang, kerajaan kata booster dose di Malaysia akan diutamakan kepada golongan frontliner, comorbid dan golongan yang mempunyai immune system yang lemah. Tetapi secara precisenya saya tak sempat nak tengok lagi siapa, di mana, bagaimana, apa, bila, semua tu saya tak tengok lagi. Kalau saya sempat tengok, nanti saya letak artikel dekat semua platform Cerita Dr. Mala, you all boleh tengok. Cuma untuk TikTok ni saya tak kerti macam nak letak gambar. Saya kena letak video juga. Jadi kalau orang-orang TikTok tu dia kena datang jenguk Facebook sikit lah untuk tengok penulisan. Now saya nak komen sedikit tentang golongan yang bertanya tentang pemberian vaksin terhadap remaja. Sebelum tu saya nak jawab sedikit sebanyak soalan. Can I have some water please? Doktor, betul ke orang yang dah vaksin tak diterima untuk derma darah? Dia ada dia punya timeline dia. Berapa lama yang jangan derma darah, sebab kita nak antibody tu duduk dalam badan you all. Bukannya you all dapat vaksin, you all dapat antibody, you all bagi kat orang lain. Sayang antibody tu. So dia ada masa dia. Boleh pergi ke Instagram JKZAV ataupun Instagram Pusat Darah Negara. Saya rasa di Facebook mereka pun ada juga. Dia ada timeline berapa lama dia kena bagi, dia boleh bagi darah. Saya rasa ada yang 2 minggu, 3 minggu macam tu. Saya tak ingat sangat tapi saya rasa dekat Cerita Dr. Mala pun saya pernah tulis juga. Boleh tengok sebab dia kenapa kita tak benarkan anda derma darah dulu. Kita nak you all simpan dulu antibody tu. Sayang, badan dah buat dah. Yang you all pergi bagi kat orang lain tu dah kenapa? Simpan dulu. Itu adalah sebab kenapa jangan bagi darah dulu dalam masa terdekat tu ya. Okey. Muhammad Zaki, boy bahayanya nama Muhammad Zaki nama dia. Awak depa tu anti vaksin doktor, depa tu kebal kot, taklah kena COVID-19. Heran ni. Tak tahulah ya kebal ke tidak, sebab penyakit ni bukan urusan manusia. Saya kebal ke saya tak kebal ke bukan urusan saya. Ya, korang tengok tak video yang pemandu lori tu? Dia pemandu Myvi tu dia langgar lori. Saya rasa dalam live yang sebelum ni saya dah bagi tahu dah. Pemandu Myvi tu bukannya kebal, tetapi dia memang rezeki dia, umur dia macam tu.
Ya, so kesihatan dan sakit ni, kalau you all faham secara dalamnya, bila you all bekerja di hospital, you all dah tengok ramai orang yang sakit, ramai orang yang meninggal, ramai orang yang lahir, ramai orang yang mengandung, ramai orang yang gugur, you all akan sedar bahawa penyakit dan kesihatan bukan urusan manusia. Bukan urusan kita. Kita hanya boleh berusaha. Kita hanya boleh beri kesedaran. Tetapi sakit itu datangnya daripada Tuhan. Kesembuhan itu datangnya daripada Tuhan. Ada patient, you buatlah semua benda pun. Dia makin teruk dan dia akan meninggal juga. Dengan aman je dia meninggal. Ada patient yang kita tak buat apa-apa pun. Tapi dia sembuh. Ya, jadi itu semua kuasa Tuhan. Jangan buat kerja Tuhan, guys. Kita buat kerja manusia je. Kerja manusia ni pun kita buat tak sempurna lagi, tak lengkap lagi, kita tak faham lagi. Ada perkara-perkara yang berlaku kita tak faham kenapa berlaku. Kita jadi marah dengan alam semesta ni. Tak perlu. We don't have to do the God's job when we haven't even done our job properly. Ya, so jangan confusekan diri ya, guys. Kesihatan ya, sama ada anti vaksin kebal ke ataupun orang yang telah menerima vaksin kebal ke, no, semua itu adalah ikhtiar masing-masing ya, so tak perlulah buat begitu. Kalau Norina, doktor bukan pakar dalam vaksin dan pakar dalaman, pakar celoteh je. Terima kasih Norina, saya memang pakar celoteh. Ramai yang menjemput saya untuk memberikan penerangan tentang macam-macam topik yang berkaitan dengan kesihatan dalam bahasa yang mudah. Sebab itu kelebihan yang diberikan oleh Tuhan kepada saya. Menjadi pakar dalam satu-satu bidang dalam kesihatan itu bukan rezeki saya. Tuhan tak bagi benda tu kat saya. Saya pun ketika ia sampai saya tidak menerima, maka saya terima seadanya. Alright, tetapi at least lah saya ahli sebab saya doktor juga ya, bukannya palatau yang tak tahu apa-apa dan bercakap tentang kesihatan. Tetapi saya menerima diri saya seadanya. Alright, thank you.